Hai, apa khabar anak murid cikgu sekalian? Cikgu harap semuanya sihat-sihat bersama dengan keluarga di rumah. Cikgu harap semuanya masih bersemangat. Untuk hari ini, PDPR kita kali ini, cikgu akan membincangkan Pendidikan Moral Tingkatan 2, Unit 14, menangani konflik identiti diri, asas pembentukan personality. Okey, cikgu harap semuanya dah bersedia. Baiklah, di hujung video kali ini anda akan dapat 4.1.1 mendefinisikan konflik identiti diri sebagai remaja. Apa maksud konflik identiti diri? Yang kedua, menguraikan faktor yang mempengaruhi konflik identiti diri sebagai remaja. Yang ketiga, mencadangkan cara mengatasi konflik identiti diri yang dihadapi oleh golongan remaja. Yang keempat, memerihalkan kepentingan menangani konflik identiti diri. Yang kelima, menceritakan perasaan anda apabila berjaya menangani konflik identiti diri sebagai remaja. Dan yang keenam, mengamalkan penyelesaian konflik identiti diri sebagai remaja mengikut cara yang betul. Baiklah, untuk video kali ini, cikgu akan terangkan 4 bahagian. Yang pertama, macam biasa, kita akan mulakan dengan cadangan nilai. Yang kedua, kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi konflik identiti diri sebagai remaja. Yang ketiga, kita akan melihat cara mengatasi konflik identiti diri. Dan yang keempat, kita akan melihat kepentingan menangani konflik identiti diri. Baiklah, macam biasa dalam setiap bab mesti ada cadangan nilai. Untuk kali ini ada 5 cadangan nilai. Untuk bab menangani konflik identiti diri ini, kita boleh gunakan nilai rasional, keberanian, kejujuran, berdikari dan juga harga diri. Okey, kebanyakannya berpusat kepada diri sendiri cadangan nilainya. Jadi kalau diminta untuk nilai antara 5 ni sekurang-kurangnya ingat 3 yang sesuai untuk digunakan dalam situasi tersebut. Baiklah, sebelum cikgu pergi lebih jauh, apa maksud konflik identiti diri? Apa itu konflik? Konflik ni, perkataan konflik ni bukan konflik yang kita makan dengan susu tu. Konflik ni maksudnya satu percanggahan. Okey, konflik ni maksudnya suatu situasi yang tidak aman, yang tidak bercanggahan. Dia adalah satu percanggahan. Okey, jadi konflik identiti diri ni adalah perselisihan ataupun pertentangan dalaman individu sendiri. So kalau kita sebut pasal diri, maksudnya perselisihan ataupun pertentangan dalam tu adalah antara diri sendiri. Maksudnya dalam diri awak tu, awak ada nak buat ke tak nak, baik ke buruk. So awak ada satu konflik dalam diri, awak tak boleh nak bezakan, awak tak boleh pergi nak buat yang mana satu. Okey, itu kita panggil perselisihan ataupun pertentangan dalaman individu sendiri. Tapi kita ada juga perselisihan dengan orang lain, dengan individu lain. Okey, kita berbeza idea, kadang-kadang berbeza idea pun boleh jadi satu konflik. Berbeza kepentingan pun boleh jadi satu konflik. Berbeza matlamat pun boleh jadi satu konflik. Berbeza kehendak pun boleh jadi satu konflik. Maksudnya, konflik ni boleh berlaku dalam diri sendiri, kita panggil konflik identiti diri, ataupun dengan orang lain. Kenapa berbeza? Kenapa kita ada konflik dengan orang lain? Sebab kepala otak kita ni tak sama dengan orang lain. Kalau ada satu peribahasa tu dia kata rambut manusia ni je yang sama hitam, tapi hati dalaman tu lain. Itu kita panggil konflik. So, perbezaan personality, kepribadian dan perwatakan dengan individu lain. Bila berlaku pertentangan dalam diri atau pertentangan dengan orang lain, maka terjadilah konflik. Kalau identiti diri tu konflik dalaman. Okey, kalau konflik luar dengan orang lain. Okey, so sebelum kita tengok apa itu konflik diri, sebenarnya kita tahu tak diri kita ni siapa? Who am I? Siapa kita ni? Who am I? So, latihan mudah, tak payah tulis pada cikgu, awak jawab sendiri. Cuba senaraikan 5 sikap anda yang mencerminkan diri anda. Okey, setiap orang tu dia boleh tanya pada diri kita, aku ni orang yang macam mana? Okey, kalau macam cikgu ni sebenarnya seorang yang suka ketawa. Cikgu ni sebenarnya dulu cikgu ni seorang yang pemalu. Lepas tu cikgu ni garang. Okey, dan cepat marah. Kalau benda tu tak ikut macam mana yang cikgu nak, cikgu jadi cepat marah. Even kalau cikgu nak pasang, beli benda dekat IKEA, kan nak pasang tu kan susah kan. Bila cikgu tak dapat pasang tu, cikgu akan jadi cepat marah. Itu diri cikgu. Tapi walaupun ada sifat negatif, sifat positif yang ada pada diri cikgu mudah untuk membantu orang lain. So, ada 5 sikap pada diri kita. So, awak tanya diri awak sendiri. Awak ni orang yang macam
Awak ni orang yang macam mana? Apa ciri yang ada pada diri awak? Tak semestinya benda tu tak semestinya semuanya positif. Ada juga benda yang negatif tentang diri kita. So kita tak boleh nak tipu diri kita. Kita kenal diri kita itu siapa. Okay. So, macam umur macam awak sekarang kan, umur remaja macam awak sekarang ni kan, so ada banyak benda yang berlaku dalam hidup awak. Okay, so cikgu nak cakap benda-benda yang ada di sekeliling kita ni kan, bergaduh dengan keluarga, dengan mak ayah, dengan adik-beradik, dengan kawan, bergaduh, kita ada rasa marah, cepat marah dengan situasi macam sekarang ni. Cikgu rasa cikgu pun bila dah PDPR, bila dah PKP banyak lama sangat kat rumah, cikgu jadi cepat marah. Okay, cikgu rasa nak keluar, cikgu rasa nak jalan-jalan. So, itu adalah marah. Cikgu rasa sedih tengok anak-anak cikgu tak boleh keluar, tak boleh nak pergi sekolah. Kadang-kadang kita rasa malas. Okay, kemudian benda crush. Minat dekat orang tu, minat dekat orang ni. Kita rasa nak bercinta, kita ada family problem. So, cikgu nak cakap, semua benda yang berlaku di sekeliling kita ni, dalam umur awak ni, remaja awak macam awak ni, umur macam awak ni, benda ni semua adalah normal. Okay, semua masalah-masalah ni adalah normal. Okay, jadi semua masalah ni kita nak cuba atasi. Benda ni semua, masalah ni semua adalah normal. Tapi apa yang tak normal? Yang tak normal adalah kalau kita pilih cara penyelesaian yang salah. Kita salah pilih cara untuk menyelesaikan masalah kita yang sebelum ni kita rasa normal. Okay, so kita pergi kepada yang nombor 2. Faktor yang mempengaruhi konflik identiti diri sebagai remaja. Okay, so yang pertama, kenapa kita boleh ada konflik identiti identiti diri sebagai remaja ni? Yang pertama adalah kurang penghayatan nilai agama ataupun nilai-nilai murni. Bila kita tak ada penghayatan agama, kita tak ada nilai-nilai murni, kita mudah untuk merosakkan diri sendiri. Yang kedua, kita tidak mempunyai jati diri yang kuat. Jati diri ni maksudnya diri awak tu kuat tak? Mudah tak terpengaruh daripada orang lain. Kalau orang yang jati diri ni tak kuat ni, senang je orang ajak dia buat benda yang tak elok. Contohnya, kalau orang yang jati diri kuat, okey, jom kita pergi ponting sekolah. Tak boleh, saya nak pergi sekolah. Kalau orang yang jati diri tak kuat, jomlah pergi ponting sekolah. Best lah kita pergi main game dekat cyber cafe. So, orang yang jati diri tak kuat ni, okeylah, bolehlah sekali je. Okay. Yang ketiga, perasaan ingin mencuba dan ingin tahu yang tinggi. Remaja ni masa ni lah awak rasa nak cuba banyak sangat benda. Okay, tapi ada benda yang awak cuba tu benda yang tak elok. Tengok kawan hisap rokok, rasa macam nak try lah, bagus ke tak bagus, best ke tak bagus vape ni. Itu yang benda yang bila dah cuba jadi ketagih dan tak boleh berhenti. Yang ketiga, selalu berasa tertekan, ada banyak masalah, awak selalu rasa stres. Yang keempat, yang ni sama macam yang ke atas ni. Yang kelima. Sama macam atas ni. Pengaruh rakan sebaya. Kadang-kadang kawan-kawan kita ni bukan semuanya baik-baik. Okay? Kalau kawan tu baik, dia ajak awak buat benda yang baik. Kalau kawan tu tak baik, dia ajak buat benda yang tak baik. So, kalau awak tak ada jati diri yang kuat, awak terikutlah kawan-kawan yang tak baik. Kalau jati diri awak kuat, awak tak ikut kawan-kawan yang tidak baik. Dan ayat sekali pengaruh media masa sekarang ni semua di hujung jari. Ada TikTok, ada Facebook, ada televisyen, ada Facebook. Semua tu akan cerita, tak semua benda yang diceritakan tu adalah benda yang bagus. Okay? Next. Kalau kita dah ada konflik, kita kena tengok cara untuk atasi konflik ni. Kita kena atasi supaya kita tak terjerumus ke dalam benda yang lebih negatif. Okey. Yang pertama, mengamalkan gaya hidup sihat dan positif. Kita pernah belajar benda ni dulu ya, bersenam, beriadah dan sebagainya. Yang kedua, berkawan dengan individu yang positif. Okey, cari kawan yang elok-elok, yang baik-baik. Nombor 3, selalu mengamalkan dan menghayati ajaran agama. Kita dah belajar tentang sumber moral ni dalam bab 1. So, kita kena amalkan dan hayati. Nombor 4, berfikiran positif dalam menghadapi sebarang masalah. Yang ni susah. Kalau orang cakap dengan kita kan, kita tengah ada problem, orang kata, sabarlah. Cakap memang senang, tapi nak sabar tu yang susah. Tapi kita kena cuba. Kalau tak cuba, kita tak tahu. Nombor 5, mengeratkan hubungan kekeluargaan. Family tu adalah institusi penting yang boleh bantu awak. Dan nombor 6, tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan adat dan budaya dalam masyarakat. Ini pun kita dah belajar masa sumber moral dulu ya. Norma masyarakat, jangan buat benda yang orang lain tak buat. Okey. So, kita pergi kepada yang keempat. Kepentingan menangani konflik identiti diri. Kenapa
kenapa kita kena atasi ni? Cara-cara ni kenapa kita kena ikut semua cara-cara ni untuk atasi konflik identiti diri? Apa kepentingan dia? Apa yang bagus pada diri kita kalau kita dapat buang konflik identiti diri ni? Okey, kepentingan dia ada 5. Pertama, bila kita dah buang konflik identiti diri, cepat marah, tak sabar tu, bila kita dah buang, kita dapat mengeratkan hubungan dengan orang lain. Kemudian sama macam nombor 5, bila kita hilangkan sifat-sifat negatif kita tu, pertama kita dapat mengeratkan hubungan dengan orang lain, dan yang kedua kita disukai oleh orang lain. Okey, nombor 1 dengan 5 ni macam sama. Okey, nombor 2, mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara negatif. Cikgu dah ajar awak hedonisme lah, vandalisme lah. Okey, nombor 3, bila everything is smooth, okey, hubungan awak baik dengan orang lain suka dengan awak tak terlibat dengan perkara negatif, so awak dapatlah nombor 3 ni, menikmati hidup yang bahagia dan tenang, tak ada orang marah-marah, tak ada orang kejar-kejar kita. Dan yang keempat, memelihara imej dan maruah diri. So kita jaga nama kita, jaga diri kita, jaga keluarga kita. So kita kalau dapat 5-5 ni, kita dapat kepentingan 5-5 ni, apa perasaan kita? Sedih ke, gembira ke, marah ke? So antara perasaan yang kita boleh guna adalah kita boleh berasa gembira. Mestilah kita dapat hidup yang tenang, bahagia kan? Mestilah kita rasa gembira, kita rasa bahagia dan kita rasa bangga sebab kita berjaya mengatasi konflik identiti diri kita. So kita rasa bangga. So ini antara perasaan yang boleh kita gunakan. Okay, so ini ada dalam buku teks awak, muka surat 177. Cikgu try guna 1 saja. Okey, Moon Heng seorang murid yang sederhana. Sederhana ni maksudnya tak pandai sangat, tidak terlalu tak tahu. So dia sederhana, okey, dalam pelajaran. Akan tetapi ibu bapanya menaruh harapan yang tinggi kepada dia. Maksudnya walaupun dia ni average student, dia ni budak biasa-biasa je, tapi ibu bapa dia meletakkan harapan yang sangat tinggi kepada dia. Bila dia tak dapat buat, so dia rasa stres, rasa tertekan dengan keadaan tersebut. Okey, soalan yang pertama, terangkan cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Moon Heng. Apa masalah Moon Heng tadi? Masalah dia ialah berasa tertekan. Tengok markah yang dibagi. Markah yang dibagi adalah 3. Cikgu bagi contoh jawapan ya. So, 3 markah, so mesti ada sekurang-kurangnya 3 isi. Bila kita cari dalam jawapan, cikgu akan cari apa jawapan yang awak bagi. Antara cara yang boleh Moon Heng lakukan ialah meluahkan perasaan. So, meluahkan perasaan ni adalah satu jawapan. Meluahkan perasaan tertekannya kepada kedua ibu bapanya. So, dia bagi tahu dengan ibu bapanya, dia rasa stres. Kenapa dia bagi tahu? Supaya ibu bapanya faham dan membantu. So, 1 markah kat sini, 1 markah dekat sini. Okey, selain daripada itu, Moon Heng boleh mendapatkan bantuan dari segi pembelajaran. 1 markah. Okey, akhir sekali Moon Heng boleh mengamalkan gaya hidup sihat dan positif untuk mengurangkan tekanan. So, 1 markah. So, total awak ada 4 markah. Kita boleh bagi awak 3 markah. Okey, so itu cara kita nak bagi markah kita banyak dan gunakan perkataan selain daripada itu, akhir sekali, antara. Okey, itu kita boleh gunakan. So, yang kedua, apakah kepentingan? Kenapa Moon Heng kena atasi masalah dia? Apa kepentingan dia? Yang ini kita boleh ambil daripada, tadi kan kita dah belajar kepentingan kan? So, kita boleh ambil daripada kepentingan tadi. So, apakah kepentingan Moon Heng mengatasi masalahnya? Apa bagusnya? Kepentingan tu maksudnya, apa bagusnya Moon Heng menyelesaikan masalah dia? Markah yang diberi adalah 2. Kepentingan Moon Heng menyelesaikan masalah yang dihadapinya adalah supaya dia dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara negatif. Okey, ini 1 markah. Selain itu, Moon Heng dapat menikmati hidup dan tenang dan bahagia. 1 markah. So, dapat 2 markah. Tengok markah dalam soalan tu berapa yang diberi kepada kita. Okey, ini pun kita boleh cuba muka surat 179. Ini awak baca dan tandakan sama ada ya atau tidak. Awak nak tengok kita ni ada konflik diri ke tidak. Saya mempunyai keinginan supaya orang menganggap diri saya hebat. Kalau cikgu, ya. Saya berharap orang lain menerima keadaan diri saya. Betul. Saya suka menerima sanjungan daripada kawan-kawan untuk mengelakkan diri daripada tertekan. Betul. Saya selalu memikirkan masalah yang dihadapi. Ya, betul. Saya sering memendam perasaan agar tidak diketahui oleh orang lain. Tidak. Ini selalu kalau cikgu ada masalah, cikgu akan cerita kepada orang lain. Saya akan merasa kecewa dan stres apabila tidak berupaya mengawal keadaan. Betul. Saya selalu mengharapkan perhatian dan kasih sayang daripada orang lain. Betul. Saya suka menyendiri. Tidak. Cikgu tak suka duduk seorang-seorang. Saya ingin diri saya difahami dan diterima. Betul. Dan kecewa. So, kita cek balik ya ataupun tidak. Awak boleh cek sendiri. So,
Ini adalah rumusannya untuk kali ini. Ini saja daripada cikgu. Cikgu harap semuanya okey.